12 pengetua, pukul 2 adalah peringkat guru. Lebih kurang 20 minit yang lalu, tiba-tiba mungkin ada yang komplain lah kerana hari ini adalah hari cuti sekolah. Jadi PPD memberi kelonggaran untuk membuat taklimat ini besok. Tetapi saya bersangka baik, saya mengharapkan rakan-rakan guru berlapang dada untuk membuat taklimat, untuk menerima taklimat hari ini dengan memberi kelonggaran kepada guru-guru yang berbangsa India untuk menyambut Deepavali. Tak apa, nanti kita rakam, kita share slide dan besok kalau ada masalah dia boleh tanya. Ya. Jadi taklimat pelaporan PDPR ini dilaksanakan satu Malaysia. So mulai besok dia akan dikira mulai besok, cikgu kena key in mulai esok hari. Jadi bila cikgu key in pelaporan PDPR ini, maka yang pertama sekali, cikgu tak perlu lagi record PDPR yang sekolah punya. Nanti redundant. So record satu saja yang pada yang kejap lagi saya akan tunjuk macam mana cara nak key in. Kemudian bila cikgu BDR, bekerja dari rumah, kelas tak ada. Yang itu cikgu kena record yang sekolah punya. Ya, key in yang sekolah punya. Ya. Okey, baik. Kita tengok slide yang pertama. Slide yang pertama ada Cik Mat. Okey, slide yang pertama ya. Cik Mat dah pin kan? Okey, kita tunggu slide yang pertama. Okey, semua orang nampak ya? Boleh respon, nampak tak? Okey ya. Nampak Puan. Baik. Alhamdulillah. Nampak Puan. Okey, kalau ada soalan boleh tanya tahu sebab sebab saya akan buat hands on macam mana nak key in data tersebut. Okey, taklimat pelaporan PDPR dan dashboard. Okey, dashboard tu saya tak buat lagi lah. Hanya taklimat pelaporan PDPR. Dashboard tu pengetua dengan PPD dan JPN saja. Okey, teruskan slide yang kedua Cik Mat. Okey, lagi ke bawah. Okey. Baik, punca kuasanya ya. Okey, pembentukan kluster baru yang dikenali sebagai kluster pengajaran dan pembelajaran di rumah ya. Kluster home based learning ya. Yang diketuai oleh bahagian pengurusan harian BPSH. Pengurusan sekolah harian dianggotai oleh bahagian sumber dan teknologi pendidikan BSTP dan bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational dan oleh bahagian-bahagian yang berada di KPM itu adalah punca kuasanya. Jadi kluster ini perlu menyediakan pelan tindakan atau modus operandi bagi menyediakan template pelaporan penataran kepada JPN, PPD dan pelaksanaan secara terperinci. Dan ini adalah tindakan BPSH, bahagian pendidikan, bahagian pengurusan sekolah harian. Jadi mereka telah bermesyuarat dan telah memutuskan pada 11 November 2020 iaitu pada Khamis yang lepas untuk membuat pelaksanaan PDPR ini dilaporkan kepada BPSH secara harian. Next. Okey, so objektifnya yang pertama memastikan PDPR dilaksanakan oleh guru dan pembelajaran murid secara optimum. Yang kedua, mendapatkan bilangan sekolah dan guru yang melaksanakan PDPR dan bilangan murid yang terlibat. Yang ketiga, mengenal pasti kaedah PDPR yang dilaksanakan oleh guru. Yang keempat, mengumpul maklumat kaedah pentadsiran PDPR yang dilaksanakan. Seterusnya. Okey ya. Jadi untuk kita melaporkan PDPR ini, guru-guru mestilah memastikan semua guru diberi penataran. Apa yang saya lakukan sekarang adalah penataran pengisian Google Form ataupun tapak pelaporan PDPR yang disediakan. Yang kedua,
peranan pentadbir memantau pengisian harian Google Form yang disediakan oleh guru. Dan yang ketiga, menghantar Google Form yang lengkap setiap hari kepada KPM. Dia macam APDM lah. APDM bilangan murid yang hadir kan. Tapi ini lebih terperinci, bilangan guru yang melakukan kelas pada setiap hari secara online ataupun luar talian, bilangan murid yang terlibat, kaedahnya apa, itu lebih detail lah yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Teruskan cepat. Okey, jadi peranan guru pula, yang pertama mengisi Google Form di tapak pelaporan yang disediakan menggunakan email ID Delima. Cikgu apa? Hari tu saya tanya Delima, saya pun confused ya. Email ID Delima ialah G, yang ada G-3, ada nombor tu, at MOE kan, .edu.my. Semua orang ada. Jika tak ada atau jika lupa, cikgu kena tengok dekat ERPH. Sebab nak buat ERPH semua pakai email address tu. Okey? Jadi pakailah email address tersebut, ID tersebut untuk masuk mengisi pelaporan PDPR. Okey, teruskan. Carta alir okey. Saya rasa daripada KPM ke JPN, punca kuasa KPM, JPN, PPD dan sekolah. Di sekolah, peringkat sekolah adalah guru melaporkan harian, secara harian pelaporan PDPR, dan sekolah bila tekan butang send, dia ada butang hantar. Dia akan sampai ke PPD, PPD hantar pula ke jabatan dan jabatan akan hantar pula ke KPM. Jadi maknanya semua warga guru di Malaysia akan mengisi pelaporan PDPR ini. Okey. Persoalan dekat sini yang timbul di peringkat kita adalah arahannya berbunyi begini ya. Isi selepas kelas PDPR yang dijadualkan. Katakanlah cikgu isi jadual, cikgu ada kelas pukul 10 sehingga 11.30. 11.30 isi. Tetapi ketika itu kehadiran belum, mungkin yang respon dengan cikgu. Hadir dengan respon dua perkara yang berbeza. Yang hadir pada ketika itu 10. Tak apa, cikgu hantar 10. Okey. Kemudian cikgu tunggu latihan yang diberi, dipulangkan balik yang respon. Sehingga pada pukul 5.30, cikgu key in semula. Key in semula sebelum pukul 6 mesti hantar. Okey, persoalan yang timbul, bagaimanakah jika murid tak respon sehinggalah selepas pukul 6? Tak apa, yang penting pukul 6 hantar dulu. Kemudian cikgu bagi lagi peluang. Mungkin ada murid yang tunggu mak ayahnya baru balik daripada kerja, baru nak dapat handphone. Jadi tunggu dulu sehingga pukul 12 ke. Ikut masa cikgu lah. Yang cikgu yang dah biasa buat. Pukul 12 ke, pukul 10 ke, atau tunggu atau pagi besok ke. Cikgu hantar semula yang baru. Itu akan masuk pada, kehadiran itu akan masuk pada hari berikutnya. Tetapi kena isi yang baru. Ada soalan terus tanya cikgu? Okey. Okey, saya rasa ini di peringkat pengatua. Teruskan Cik Mat. Diisi oleh guru sebaik selesai laksanakan PDPR sebelum jam 6 petang setiap hari. Okey, persoalannya di sini, bukan semua cikgu yang isi. Betul? Sebab bukan semua guru ada kelas pada hari yang sama. Tak apa. Okey, guru yang ada kelas akan isi pelaporan PDPR sebelum pukul 6 pada address https /bit.ly/.
/PDPR Selangor. Itu yang ada kelas. Yang tak ada kelas, cikgu isilah laporan BDR, send macam biasa dalam Kusel Excellent Apps. Okey, Cik Mat kata, Cik Mat memudahkan, address ini Cik Mat akan letak dalam Kusel Excellent Apps. Ada soalan cikgu? Okey, tak ada. Yang kedua. Itu kedua adalah di peringkat PPD. Okey. Okey, kita tengok ini tak perlu. Cik Mat terus pada bukan, jawatankuasa tak perlu, terus kepada yang kedua. Slide kedua. Okey, kita tengok macam mana kita isi ya. Okey, sementara kita tunggu slide yang kedua tu, cikgu lihatlah perkara ini sebagai sesuatu yang positif. Ya, yang positif kerana dalam dunia buka yang sentiasa berubah-ubah dengan tekanan daripada ibu bapa yang meragui keberkesanan PDPR kita ya. Jadi anggaplah ini sebagai sesuatu yang positif, evidence. Kita lakukan kerja. Sekarang ni dunia yang perlukan evidence. Bukan kita nak tunjuk kita buat kerja. Kita buat kelas macam ni, ambil gambar masuk Facebook. Itu secara memuaskan hati kita sahaja. Tetapi untuk sebagai tanggungjawab kita kepada pemegang taruh, ya, pemegang taruh kita adalah ibu bapa. Cikgu, kalau cikgu tak pernah dengar, stakeholder kepada sekolah adalah ibu bapa. Klien kita adalah murid. Murid-murid. Jadi tanggungjawab kita kepada murid tu, kalau kita tunjuk hari-hari dalam Facebook pun belum tentu ibu bapa akan puas hati. Jadi adalah lebih baik kita anggap ni sesuatu yang positif, kita key in kan apa yang kita, apa yang kita dah jalankan. Okey. Oh, ada soalan. Mana? Okey, soalan yang pertama maknanya kehadiran dan kerja murid respon tak tally tak apa. Jawapannya tak apa. Tak tally tak apa. Dia sampai pukul 6, bilangan yang hadir, okey, katalah habis kelas pukul 11.30, key in 10 orang yang hadir dalam Google Classroom. Tetapi sampai 5.30, sebab cikgu nak key in kan, 5.30, cikgu tengok dah jadi 22 orang yang hadir. So, di peringkat PPD dia akan ambil yang terkini, yang 22 tu. Okey, nanti dekat situ dia akan di luar talian. Dan akhirnya dia akan jadi tally. Nanti cikgu tengoklah macam mana. Nanti saya tunjuk Okey, ada soalan lain tak? Okey, tak ada Okey, tak ada lagi soalan counselor. No, counselor kena isi sebab dia ada bimbingan dan counselling. Nanti saya tunjuk. Kena isi juga. Alright, okey. Tadi saya dah rasionalkan sebagai sesuatu yang positif. Di-key-in setiap hari. Bila mula? Esok 17 hari bulan November menggunakan IDG at MOE tu, at DU, EDU dan .my. Okey, ada kelas gabung. Baik. Ada kelas gabung beberapa kelas dalam PDPR. Guru perlu isi masing-masing ya. Jawapannya ya. Mengikut kelas masing-masing walaupun cikgu menjalankan kelas secara gabungan. Okey. Baik, kita lihat gabung 3 kelas oleh cikgu yang sama. Contohnya Encik Tarmimi gabung 3 kelas. 3 Ino 1, 2, 3. Encik Tarmimi akan isi 3 kali pelaporan yang akan saya tunjukkan. Okey Okey. Ikut kelas
bukan ikut kelas APDM, ikut kelas PKPB. PKPB. Ikut kelas PKPB, bukan ikut kelas APDM. Kelas yang diambil oleh guru praktikal macam mana? Okey. Jawapannya jawapannya ialah isi juga tetapi menggunakan ID guru kelas tersebut. Katalah Ustazah ada guru praktikal kan, Ustazah Rohana ada guru praktikal, nama dia Anissa contohlah ya. So Cik Anissa akan berkongsi ID email dengan Ustazah, dia yang key in. Atau dia kena bagi semua data-data tu Ustazah yang key in pun boleh. Tapi mesti menggunakan G dash yang nombor tu at moe.edu.my tu. Ya? Okey, saya teruskan. Okey. Okey, email. Maaf, bentar. Apa dia? Soalan? Ya, teruskan. Tak ada sebab kalau untuk ID ni kita ada, untuk ID keseluruhan guru kita ada backup 5 ID temporary. Betul. Satu Betul. pakai Alia Afifah dah pakai satu. Jadi 4 tu mungkin kita boleh gunakan. Okey, betul. Okey. Itu pun salah satu cara. Ya, betul. Betul Puan Nur Rashidah. Setiap sekolah ada 5 ID yang lebih. Tadi Cik Tauhid pun cakap, kalau guru praktikal, kalau cikgu rasa sekolah nak bagi guru praktikal, boleh. Kalau Puan Nur Rashidah boleh sediakan, saya tak ada masalah. Okey Puan Nur Rashidah boleh bagi ID yang baru kepada guru praktikal tersebut. Boleh? Boleh, tak masalah. Boleh. Okey. Right. Terima kasih. Mari kita tengok macam mana kita nak key in. Okey. Bila kita klik link tadi tu, yang bit.ly tadi tu, dia akan terus keluar ni pelaporan PDBR. Nampaklah nanti Cik Mat turun naik balik. Gambar pengarah kita, Cik Izmi, Tuan Izmi dan Datin Farida. Ya, Timbalan Ketua Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okey. Teruskan. Okey, yang pertama sekali, Cik Mat lah ya. Cik Mat tunjuk. Okey, ni adalah email Cik Mat ya. Bukan email peribadi ya. G, ingat tak? Ambil saya punya. Ni. 343 56305 at moe/dl/edu.my. Contoh cikgu guna email tu. Okey. Kemudian kod sekolah B huruf besar ya, BEA 3086. Okey, PPD yang ketiga PPD Kuala Selangor. Nama guru. Nama guru, nama huruf besar MOHD. Arif. Okey. Okey, peringkat sekolah. Okey, pilih dekat situ menengah. Kemudian tingkatan. Okey, pilih dekat situ katalah tingkatan 4. Tingkatan 5 boleh lah. Okey, 5 akaun. Okey. Kemudian mata pelajaran. Okey, prinsip perakaunan bawah. Prinsip, tu ada. Di sini, saya kliklah prinsip perakaunan. Okey, bagi guru bimbingan dan kaunseling. Okey, tunjuk bimbingan dan kaunseling. Dia klik bimbingan dan kaunseling. Mana? Bimbingan dan kaunseling. Ada? Ada. BIM. Tak ada. Tadi dia tunjuk ada. Ada dalam tu nanti cikgu cari bimbingan dan kaunseling. Okey. Contoh bimbingan dan kaunseling Tarikh. Contoh kat sini saya ambil tarikh 9/11. Okey. Kita esok 17. Jumlah murid dalam APDM. Dalam kelas tu katakanlah tukar balik tadi saya prinsip 28 orang.
Dalam APDM, kelas tu 5 akaun 28 orang. Contoh, saya buat bimbingan dan kaunseling, pendekatan secara PDPR secara talian. Okey. Saya ambil talian. Okey, dalam talian, murid yang hadir pada pukul 10 tu hanya 15 orang. Okey. Kemudian saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Satu hari satu motivasi, satu hari satu info yang kaunseling buat tu contoh ni kaunseling. Okey, kemudian yang hadir di luar talian, okey, sehingga pukul ketika itu kita anggarkan 13 orang. Sebab dia 28. Kita anggarkan dia 13 orang. Kaedah yang saya gunakan modul. Okey. Jadi pentaksiran PBD dalam talian. Okey, apa yang saya lakukan di menggunakan WhatsApp itu? Kaedahnya adalah pemerhatian. Okey, kalau saya bagi kerja Google Form, itu kaedah bertulis, penulisan. Kalau saya minta murid membaca satu petikan, itu adalah lisan. Okey? Atau saya tak buat pentaksiran. Saya hanya bagi berkongsi maklumat saja. Sebab bimbingan dan kaunseling kan, berkongsi info saja. So, saya boleh tulis itu lain-lain. Ya? Okey. Kemudian pentaksirannya di luar. Okey. Sebab ada modul, jadi saya collect balik. Contoh saya collect balik. So, penulisan. Sebab saya collect balik berarti penulisan lah. Mungkin kalau saya ambil lain, ada tak lain-lain? Lain-lain. Dia mewarna ke, pun boleh lah. Apa-apa jenis pentaksiran. Pentaksiran Okey. Katalah penulisan. Kemudian isu. Isu, kenapa 13 orang tu tak dapat ikuti secara online? Okey. Cikgu ambil satu saja. Tiada peranti, tiada capaian internet, guna peranti ibu bapa. Okey, ambil guna peranti ibu bapa. Ibu bapa ketika itu jam 10 pagi bekerja. Okey, kemudian saya nilai sendiri. Saya punya keberkesanan PDPR. Saya nilai baik saja, bukan terbaik. Terbaik 5. Terbaik 5, sangat baik 4, baik 3. 1, 2, cikgu rasa tak capai lah objektif cikgu. Dan cikgu puas hati, 11.30 hantar. Tiba-tiba pada pukul 5.30 cikgu tengok daripada 13 orang yang di luar talian tadi, dah ada respons 10 orang. Jadi cikgu kena isi balik, isi semula dari atas, naik balik Cik Mat, turun balik. Yang dekat 15 orang tu, yang tadilah isi balik email, kod sekolah, PPD, nama guru, semua isi semula. Sehinggalah sampai nombor 11 iaitu bilangan murid hadir dalam talian. Tadi dia ada 15. Kemudian daripada 13, 10 tu dah respon balik. Dia dah WhatsApp cikgu. So dia akan jadi 25 orang. Yang di luar talian hanya 3 orang. Ada soalan tak? Ada soalan tak cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia maksud dia isi balik itu dia tidak akan appear balik yang kita isi yang pertama tu. Tak. Tak. Cikgu kena isi semula dari atas. Oh, habis kalau katakanlah kita tersilap klik katakanlah. Tersilap klik, cikgu nak betulkan, cikgu kena isi semula dari atas. Dia akan ambil yang terkini. Oh, maksud dia tidak appear yang first kita Tidak appear. tadi. Tidak. Nanti dia akan jadi daftar redundant kot, contoh saya bagi Dia ada filter. Dia ada filter, dia akan ambil yang terkini. Saya tak tahu di peringkat PPD macam mana. Dia ada filter, dia akan ambil yang akhir sekali. Kalau cikgu key in, akhir pada pukul 5.45, 5.45 tu lah dia ambil. Caranya PPD lah. Okey, Puan, katakanlah. Ya. Kita tak isi selepas kelas kita, tapi kita tunggu sampai 5.30 baru kita Boleh. isi. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Satu kerja je lah. Satu kali key in je lah. Satu kali key in saja. Boleh, satu kali key in saja, 5.30 sebab cikgu bimbang ada apa-apa kan.
Takutlah nanti tiba-tiba internet down ke apa ke, 5.30. Cikgu ada masa lagi setengah jam sebelum pukul 6 sebab dia bagi sehingga pukul 6. Okey. Terima kasih, Puan. Ya. Ni ada Iz Hakimi. Okey, betul. Hanya nak isi mana? Tengok balik Saya bacakan Kalau kita isi pukul 5.30, jadi sekali je. Ya, sekali saja. Boleh. Boleh isi sekali saja jam 5.30. Okey. Kaunselor pula. Kaunselor biasanya akan blast info atau Google Form dan lain-lain dalam setiap grup kelas. Bermakna kami perlu key in untuk setiap kelas. Ya. Minta maaf ya kaunselor. Kena isi setiap kelas. Okay. Sebabnya, ni nampak ni. Okey. Cuba tengok dekat ni, nampak tak tu nombor 6, dia ikut kelas. Dia bila lapor tu dia tak ikut tingkatan, ikut kelas. Ya? Right. Soalan lagi? Ada soalan lagi? Adakah sini kita nak tambah 5 atau kita buat 20? Okey, soalan Cik Mat ialah isi pertama 15. Okey, pukul 2.30 tengok-tengok dah 20. Adakah dekat sini 15 tak tambah 5? Tadi dah 15. Yang baru bubur 5 saja. Tak, cikgu tulis 20. Dia dah tak tengok dah yang lama tu. Okey. Dia kata jumlah murid dalam FPDM. Soalan sekejap jumlah murid FPDM tapi kita ajak ikut PDM. Sekejap Puan Syuhaida. Kreatif 9 ada dalam FPDM ke? Tak ada. Jumlah murid FPDM tetapi kita ajak ikut PKP. Macam mana okey. Ya. Guna kelas FPDM. Okey. Alright, baik. Okey. PKM dah bagi keputusan. Jumlah murid ikut dalam APDM. So, cikgu lapor ikut APDM, maka K9 tak ada. Boleh cikgu? Ada soalan? Untuk dapat angka APDM tu rujuk dalam My School channel. Sekejap, Tamimi tadi tanya apa? Boleh tanya secara direct tak apa? Oh, bukan Tamimi. Apa ni? Perlu isi setiap hari. Sekiranya tertinggal, boleh ke isi esoknya? Jawapannya boleh. Boleh isi esok tetapi data masuk pada tarikh esok lah. Dia tak masuk lah 17 tu. Still boleh isi. Isi je cikgu. Kalau okey. Lihat Cik Mat dah tunjuk dekat situ. Tarikh boleh pilih. Katakanlah tarikh 9 hari bulan ada. Cikgu dah selesai dah. Okey. Dah hantar dah 6 hari bulan. Kemudian cikgu baru perasan. Alamak. Tercicir. Cikgu isi yang baru. Selepas pukul 6 dia akan masuk tarikh 10 hari bulan. Walaupun cikgu isi 9 hari bulan tapi data tersebut masuk dalam 10 hari bulan. Next, soalan seterusnya. Puan, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, macam saya, kelas yang saya ajar, ada beberapa muridnya dia daripada kelas sebelah. Tapi kerana PKP, jadi dia masuk dalam kelas yang saya ajar. Contohnya macam 3 Ino 4, ada dalam 2-3 orang murid daripada 3 Ino 3 masuk dalam kelas saya. Macam mana tu Puan? Okey, jawapannya begini Cikgu ikut APDM lah. Kelas yang daripada kelas sebelah tu, cikgu kena hubungi orang yang ajar kelas sebelah tu. Untuk bagi tahu yang dia ni ada dalam kelas cikgu. Dia ikuti kelas cikgu. Contohnya agama Islam lah Ustazah Aisyah cakap. Ada murid dia daripada kelas sebelah. So kelas sebelah tu, yang murid kelas sebelah tu bagi pada ustazah yang kelas sebelah untuk key in. Cikgu kena saling berhubung lah. Boleh ustazah?
Oh, tapi macam dia jadi agak sulit lah Puan sebab kalau macam kelas sejarah saya memang rata-ratanya bercampur. Itulah sebab sekarang ni dah kena ikut APDM. Oh, dia bukan Jadi, ikut kelas PKP ya Puan? saya nak ikut kelas PKP tapi dah dekat sini ikut jumlah murid APDM. Sebenarnya ikut APDM lah. Ustazah kena, langkah pertama selepas ni Ustazah kena kenal pasti murid-murid Ustazah itu kena pasti siap-siap sebelum ada kelas. Jadi bila dia tik je Ustazah kena berhubung dengan Ustazah yang lain lah. Tak boleh nak buat macam mana sebab kita ini ikut APDM. Oh, Boleh Ustazah? boleh insyaAllah. Okey. Soalan yang seterusnya, bagaimana dengan laporan kaunseling bimbingan individu kelompok? Lapor ikut kelas. Okey, kalau kaunseling kelompok tu 3 kelas. Ya. INO 1, INO 2, INO 3. INO 1 10 orang. Okey, lapor dalam INO 1 10 orang. Type semua, send. Kemudian buka yang baru, type semua INO 2. 10 orang. Send. Kemudian yang ketiga pula, INO 3. Type balik, send. So ada 3 laporan untuk Puan? kaunseling kelompok. Puan, Okey, Cik Fazil? Ya, saya. boleh tak kalau kita susun balik kelas ikut APDM? Saya rasa tu lebih memudahkan untuk kita dapatkan data murid yang kelas lah daripada kita tunggu daripada kawan-kawan. Okey, maksudnya cikgu nak buat grup kelas mengikut kelas asal. Ya, ya. Setuju. Kelas 9. Jadi cikgu tu tadi tak ada. Okey, tapi kita dah ada jadual dalam jadual PDPR kita dah ada kelas 9. Nanti cikgu tu tak ada pula jadual waktu dia. Jadi saya rasa lebih baik kita berhubunglah antara satu sama lain. Boleh? Puan Rubiah? Puan Rubiah kan? Ya, ya saya. Saya tanya pendapat kawan macam mana? Tak apa kok halalkan kes 9 tu. Tapi guru yang 9 tu nak pergi mana? Nanti dia nak ajar kat mana pula? Sebab kita masih juga dalam masa yang sama, kita mengajar kelas lain Puan. Kelas lain maksudnya? Kalau macam saya mengajar RBT, dalam masa yang sama, tingkatan 2 tu saya ada juga RBT Okey, kelas senang. lain. Dah, saya faham. Okey, RBT berapa orang? Berapa orang RBT? 3 kan? Okey, ajar macam biasa. Tapi senang cerita. Okey, engkau key in kreatif 3, engkau key in kreatif 4, engkau kreatif 5. Serentak. Tak apa jalan serentak. Tapi key in tu ikut bahagi-bahagilah. Berapa orang yang ketika itu sedang gabung? Boleh? Macam Puan Aisyah tadi pun, saya rasa Ustazah Aisyah. Mudah je. Okey, agama Islam dia gabung dalam kelas tu. Okey, nanti bagilah dia key in untuk ada 3 orang ustazah atau 4 orang ustazah yang jalan serentak. Okey, saya buat INO 1, dia buat INO 2, 3 dan 4. Saya rasa tak ada masalah tu. Tak perlu sampai rombak. Kita terus saja sebab murid sudah ada kumpulan. Ya. Betul. Saya okey, yang pertama sekali rasionalnya ialah kita tak boleh rombak kelas dan rombak jadual PDPR ya kerana kita cuma ada dalam tempoh 4 minggu sahaja. 4 minggu sahaja. Yang kedua, nanti cikgu K9 tidak ada kelas dan nanti akan timbul perkara lain. Kenapa dia ketika itu dia relax, orang lain pergi kelas. Jadi saya rasa kita terus saja, cuma cikgu di kalangan kelompok cikgu berpakat siapa key in kelas ini, siapa key in kelas tu. Okey, saya rasa tak ada masalah yang tu. Ya? Alasan seterusnya, Cik Tamimi kata murid sudah ada kumpulan sendiri, takut murid tak tahu, jadi guru-guru
kena berhubung pula untuk guru-guru lah yang perlu berhubung. Guru lebih senang berhubung untuk dapatkan kehadiran. Okey ya? Okey, ada soalan lain tak? Okay, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bercakap? Oh, Ustaz Razali. Ustaz Razali. Ya. Okay, saya nak tanya untuk pendidikan Islam. Katalah kelas sains tu dia punya jumlah pelajar dia 18. Okay, tapi yang pendidikan Islam ada 12 saja. Okey. Jadi yang jumlah murid dalam APDM tu 18 ke 12? Untuk pendidikan Islam. Ya. Sebab dia serentak tak dengan pendidikan moral? Serentak. Dia ada satu hari tu serentak dengan bahasa Tamil. Lepas tu satu hari tu ada serentak dengan moral. Okey, jadi cikgu boleh, Ustaz bolehlah jumlah murid dalam APDM untuk kelas itu letaklah 12 sebab nanti selebihnya akan di-key-in pula oleh pendidikan moral. Boleh? Kemudian yang moral tu bila dia Tamil, ada moral yang tak ambil Tamil. Okey, ada moral yang tak ambil Tamil. Okey. Aduh, macam-macam cerita rupanya ya. Ya. Okey, jadi saya rasa dia ambil moral, dia tak ambil Tamil. Begitu? Atau dia ambil Tamil, dia tak ambil moral. Begitu? Tak, moral semua ambil. Oh, semua ambil moral. Kalau begitu, okey, key in ikut bilangan murid moral. Kemudian key in yang Tamil, key in ikut bilangan Tamil. Kita ikut bilangan ya. Boleh? Yang pendidikan Islam ikut yang pendidikan Islam lah. Ya. Okey. Ada soalan lagi? Yang sekolah pun kena isi, Wan. Nanti kejap. Subjek. Ya, itulah tadi tu. Cik Mat kata memang dia kata rujuk dalam APDM, tapi rujuk juga mata pelajaran macam Ustaz cakap tadilah. Yang ambil bahasa, yang ambil pendidikan Islam, key in jumlah pendidikan Islam. Yang ambil Tamil, key in Tamil, bilangannya. Ya, moral pun ikut bilangan moral ya. Tak semestinya sama. Okey. Siapa tadi apa nak tanya? Ustaz? Yang apa tu? Sekolah punya kena isi. Oh, sekolah maklumat. Tak perlu isi, tetapi ERPH perlu isi macam biasa. Terima kasih Cik Tamimi. ERPH isi macam biasa. Kalau dulu, kalau cikgu ingat ya, saya ni memudahkan kerja cikgu. Saya kata kat bawah tu, saya nak bawah je kan. Isi berapa kelas, apa medium, betul? Betul tak? Okey, sekarang PPD dah tetapkan pula. Dalam ERPH kena ada objektif, mula-mula tajuk lah. Kemudian objektif. Kedua aktiviti dan yang ketiga refleksi. Di ruangan refleksi itulah cikgu tulis dalam talian berapa, luar talian berapa, medium apa. Okey, so ada tambahannya ialah objektif dan aktiviti. Okey, untuk sekolah punya kehadiran sekolah PDPR tak perlu isi, batal ya. Batal sebab kita dah pakai ni supaya tidak redundant. Tetapi cikgu yang hari itu tak ada kelas online. So yang cikgu kena isi, cikgu still kena isi ialah laporan BDR, bekerja dari rumah. Siapa dia kayu toyol ni Aduh. Okey, ada soalan lagi? Oh, Rafida. Okey. Ada soalan lagi tak? Apa maksud dalam talian dan luar talian? Dalam talian yang online, luar talian modul yang kita bagi tu. Dua-dua kena laporkan. Cuba tunjuk balik Cik Mat. Okey. Nampak tak nombor 10 tu? Pendekatan PDPR secara dalam talian. Itu online lah. Okey. Bilangan murid yang hadir dalam talian. Okey, 15. Okey, apa yang kita guna? Okey, tengok pilihan yang ada. Kahoot. Okey, kita guna Kahoot. Kita kliklah Kahoot. Okey. Kalau cikgu guna video.
Boleh? Atau cikgu guna TikTok. Kan tiba-tiba Cik Musodik nak TikTok pula. Boleh. Untuk kimia, tulis lain-lain. Okey. Kemudian bilangan murid luar talian berapa? Sekejap. Luar talian tu modul. Modul boleh, projek boleh, lembaran kerja boleh atau video. Video kita bagi arahan, dia buat sendiri. Itu luar talian lah tu. Tapi bila dia present kat cikgu, hari yang dia kena hantar, itu dalam talian. Okey. Tu masuklah lain-lain. Okey. Tadi ada soalan daripada Rashidah. Puan, PBD kita dah selesai, so tak perlu buat pentaksiran PBD lah kan? Ya, tak perlu buat pentaksiran PBD, tetapi bila kita mengajar, kita selalunya buat pentaksiran kerana kita nak tahu adakah murid kita faham apa yang kita sampaikan atau objektif kita tercapai atau tidak. Kalau kita tak taksir, kita shock sendiri nanti. Kita cakap je tapi rupa-rupanya murid kita tak faham pun. Dalam ni pentaksiran PBD, maksud pentaksiran PBD yang dia maksudkan ni bukanlah untuk PBD kita tu, untuk pentaksiran kita dalam kelas. Sama ada lisan, ustazah suruh dia hafazan itu untuk kita di luar PBD yang kita dah hantar pada Puan Nuraini. Okey? Menjawab ya soalan? Okey, alhamdulillah. Ada soalan lagi? Saya rasa ada lagi. Okey, ya Cikgu Arif. Saya. Kalau apa Cikgu Arif? budak yang respon tu, contohlah kalau dalam budak yang respon, kita ada 25 orang, tapi sampai kesudah 2 orang je. Tak apalah. Adakah PPD tak, kita laporkan benda tu je lah. Maksudnya tak ada apa-apa tindakan daripada PPD sampai... memang 2 orang je. Ada lagi kelas belakang. Aduh, okey, betul juga kan. Daripada 25 orang tu, 2 orang aja yang respon sampai 5.5, betul? Lepas tu modul pula bila kita blast, dia klik dalam WhatsApp kita kata okey, modul muka surat berapa. Lepas tu senyap je. Kan? Cikgu laporkanlah yang benar. 2 orang tu 2 orang je lah. Okey, di luar talian dia senyap aja, tulislah kosong. Tetapi ni cadangan cikgu ya. Cadangannya cikgu PM lah dia. Sebab apa yang saya lihat, kalau cikgu PM, dia respon nanti insyaAllah. Ada juga cikgu kita yang pergi ke rumah. Ni cadangan cikgu jangan pula kata pengetua suruh pergi rumah, pengetua ni tak ada cadangan saja. Cikgu PM dia, kalau dia krik-krik juga, cikgu ada masa, ada tenaga, sambil-sambil nak pergi Kuala Selangor tu, nak pergi beli barang, lalu depan rumah dia singgah sekejap tanya khabar. Dari situ mungkin kita tahu rupa-rupanya dia ada masalah keuangan, dia tak ada top up ke, dia tak handphone rosak ke. Jadi kat situ walaupun bilangan kita kosong, cikgu catat di mana PM tapi tak balas. Okey. Ya susah tapi nak cakap macam mana, cikgu jangan putus asa lah. Cikgu catat di mana-mana. Okey, untuk hari ini laporan PDPR dan bawah dah PM 9 orang. Dari 10 orang dah PM 9 orang. Satu lagi nombor tidak ada dalam perkhidmatan. Betul? Okey. Jadi cikgu dah tulis situ dah PM dah. Katakanlah cikgu lapang nak pergi Tesco macam saya cakap tadi. Lalulah 1 rumah, 2 rumah tanya khabar. Dari situlah cikgu kita tahu rupa-rupanya murid dia tidak ada top up dan handphone rosak dan ada masalah kewangan, dan kita akan salurkan murid ini kepada NGO untuk membantu. Selain daripada kita pun boleh bantu sebenarnya. Begitulah. Saya cadang saja cikgu, bukan paksaan. Yang mana cikgu mampu buat, silakan. Soalan lain?
Cik Musodik? Okey, kalau tak ada apa-apa, Cik Arif, Cikgu Arif tadi record kan? Okey, nanti blast dalam SMK Kuala Selangor Guru Telegram. Boleh? Okey, insyaAllah. Dan slide ini pun saya akan blast dalam SMK Kuala Selangor Guru. Okey, saya berharap. Okey, satu lagi yang saya tertinggal. Encik Tauhid berkata, ada guru yang buat online tambahan. Contohnya, dia buat kerja khusus, kan? Dia ada PDPR, dia mengajar, kemudian dia buat pula Google Meet lain untuk kelas online tambahan, bukan kelas tambahan, online tambahan untuk kerja khusus. Cik Tauhid kata boleh laporkan, bukan boleh, sila laporkan. Maksudnya buat juga pelaporan PDPR ini. Ya? Kemudian kalau kat sini kelas semasa PKPB bukan kelas asal. Sini PDN. Sini PDN. Ya. Okey, satu lagi. Katakanlah dia dapat handphone dia tu, malam baru dia dapat sebab mak ayah dia bawa balik. Itu adalah murid yang belajar di luar talian ya, cikgu ya. Lagi Puan Ros? Okey. Okey, kalau cikgu guna lebih daripada satu medium, jadi WhatsApp dalam 1.5 jam tu, kejap-kejap cikgu WhatsApp, kejap-kejap cikgu Telegram kan. Kejap-kejap cikgu tunjuk YouTube. Jadi cikgu pilih yang paling dominan dalam 1.5 jam. Tak payahlah buat, okey, pelaporan pertama WhatsApp, pelaporan kedua Telegram, pelaporan ketiga YouTube. Tak perlu. Pilih satu saja yang dominan. Lagi Puan Ros? Okey. Baik, pada jumlah murid dalam APDM tu jumlah murid. Tetapi murid dalam talian, cikgu dah buat PDPR ni daripada bila? Dah lama dah, dah sebulan lebih. Cikgu memang tahu, Pak Ma ni malam je baru dia respon. Dia akan respon dengan WhatsApp. Jadi dia adalah sebenarnya, dia boleh dianggap sebab dia hanya ada telefon pada malam hari je. Jadi dia boleh dimasukkan dalam bilangan murid hadir dalam talian. Cikgu boleh buat anggaran. Erti kata lain, anggaran itu dibenarkan. Betul ya Puan Ros? Okey. Ada lagi tak Puan Ros? Yang pentingnya kalau cikgu buat pelaporan, cikgu buat kelas, cikgu seorang tapi 5 kelas, cikgu kena buat 5 pelaporan. Begitulah. So sekarang ni kena bagi cikgu faham. Hari dia kelas online, dia kena isi yang ni. Jadi tak ada kelas, dia kena isi PDPR. So ada dua. Ada dua, okey. Okey, saya rasa jika tak ada apa-apa, saya nak buat rumusan. Okey, mulai besok, cikgu tidak perlu lagi isi pelaporan PDPR dalam Kusel Excellent Apps. Tetapi cikgu perlu isi pelaporan PDPR Negeri Selangor yang Cik Muhammad akan masukkan dalam Kusel Excellent Apps.
jika cikgu ada jadual waktu kelas PDPR. Jika cikgu tiada kelas, cikgu perlu isi laporan BDR, bekerja dari rumah, yang ada dalam Kusel Excellent Apps. Okey, jadi saya rasa cikgu dah faham macam nak isi. Cikgu dah tahu bila nak mula, esok. Cikgu dah tahu masa ditetapkan sehingga pukul 6 petang. Selebih pukul 6 boleh isi tapi data masuk pada hari seterusnya. Okey, cikgu dah tahu semua, cikgu dah tanya semua. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Ada apa-apa Puan Ros? Satu kelas, satu borang pelaporan. Ada 5 kelas yang diajar. So, 5 borang pelaporan. 5 kali key in lah. Dan yang MOE tu, bukan personal. Personal dia tak masuk. Okey, itu sahaja dari saya. Minta maaf banyak-banyak. ERPH macam biasa. Hari Jumaat, sehingga saya masih boleh terima. Kalau cikgu hantar hari Ahad, saya akan terima lagi lah. Okey, jika cikgu ada masalah, cikgu boleh PM mana-mana pentadbir. Cikgu ada masalah nak hantar ERPH down ke internet ke. Kami bukanlah, saya rasa kami ada kelonggaran lagi ya. Kita boleh anjakkan sikit lah masa. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Meluangkan masa 1 jam bersama-sama dengan pentadbir untuk taklimat ini. Jangan lupa sama-sama. Jangan lupa isi SPL KPM sebagai tambah nilai mata CPD cikgu. Itu saja dari saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada saya. Terima kasih dan kita tutup majlis ilmu majlis ilmu kita ini dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.